Selamat pagi kepada anda semua peminat-peminat rancangan Misteri Jam 12. Akan saya teruskan dengan kisah ini, merupakan segmen lakonan kisah pendek Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Terima kasih kepada anda semua yang sedang memantau siaran kami di mana sahaja anda berada, mungkin melalui aplikasi Mi Radio ataupun melalui internet radio. Terima kasih diucapkan kepada anda semua. Kisah yang ingin saya ceritakan ini datangnya daripada Suria, merupakan seorang pendengar dari seberang tambak, tetapi beliau telah pun menyewa sebuah rumah di Singapura apabila dia bekerja di sini untuk setahun lamanya. Pengalaman yang diceritakan oleh Suria dikirimkan kepada saya ke alamat ria@mediacorp.com.sg. Dalam kiriman ini kata Suria, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pengalaman yang saya nak ceritakan kepada Casey dan juga peminat rancangan Misteri Jam 12 apabila saya ni bertugas di Singapura. Sebenarnya syarikat saya menghantar saya ke Singapura selama setahun mempelajari sesuatu. Ini merupakan attachment, dan syarikat saya telah pun memberi saya satu tempat tinggal, iaitu di kawasan Johor Bahru. Jadi pada mulanya saya menetap di rumah tersebut. Tapi oleh kerana saya ni banyak membazir waktu, setiap kali saya nak masuk Singapura ke Johor, nak masuk Johor ke Singapura, akan saya terperangkap dalam kesesakan di Causeway. Saya buat keputusan, hanya setelah 2 bulan saya duduk di rumah Johor, saya buat keputusan untuk sewa sebuah rumah di Singapura. Pengalaman saya ini terpulanglah kepada semua yang sedang mendengar untuk percaya ataupun tidak. Saya menyewa sebuah rumah dekat kawasan Bukit Panjang. Pengalaman yang tak dapat saya lupakan ini berlaku di rumah tersebut. Pada mulanya saya mencari rumah untuk disewa melalui akhbar, tetapi tidak banyak rumah dan tidak menepati bajet yang saya miliki. Maklumlah Casey, mata wang ringgit ke mata wang Singapura amat kecil. Jadi saya harus mencari rumah yang kena dengan bajet saya. Kemudian daripada surat khabar, saya mula bertanya dengan rakan-rakan yang bertugas di pejabat yang sama di Singapura. Salah seorang dari mereka telah pun sarankan saya untuk hubungi seorang ejen rumah, iaitu teman kepada beliau. Saya pun menelefon ejen tersebut dan ejen membawa saya ke rumah, iaitu di Bukit Panjang. Bila saya sampai, saya terkejut. Rumahnya besar. Dikatakan rumah itu adalah rumah 5 bilik. Saya tinggal seorang diri dan harga sewa rumah tersebut hanya $1,000 Singapura, di mana $500 akan dibayar oleh syarikat dan $500 adalah duit saya sendiri. Jadi saya setuju bila mendapat tahu harga pasarannya lebih kurang pada ketika itu $2,500. Macam mana dengan rumah ni? Besar kan? Saya rasa awak mesti suka punya. Sewa harga rumah ni memang di bawah pasaran. Kalau sekarang awak tanya orang, paling-paling murah pun $2,200. Tapi sekarang rumah ni disewa dengan harga $1,000. Kalau saya jadi awak, saya ambil rumah ni. Saya tahu rumah ni memang murah. Saya setuju. Bayarannya macam mana? Tak ada. Kalau awak setuju, baguslah ya. Kita kena tanda tangan kontrak. Kontrak ni untuk setahun. Jadi awak kena bayar saya 1+2 bulan. 1 untuk sewa bulan yang pertama, dan kemudian 2 bulan tu sebagai deposit. Kalau awak duduk rumah ni kurang dari setahun, maksudnya deposit tu awak tak boleh minta balik lah. Boleh bang, saya setuju bang. Bagus. Ini kunci rumah. Dan bulan-bulan awak transfer $1,000 dalam akaun pemilik rumah ini. Saya nanti kasih nombor akaun ya. Setelah diserahkan kunci kepada saya dan juga ejen rumah tersebut menandatangani kontrak yang telah pun disiapkan oleh ejen rumah itu yang berurusan dengan saya. Saya sama sekali tidak dapat berjumpa dengan pemilik rumah itu dan tak pernah tanya pun. Rumah yang saya sewa ni memang lengkap dengan perabot-perabot, televisyen, peti ais, meja makan, dan rumah tu ada 3 bilik tidur. Walaupun perabot-perabot yang ditinggalkan oleh tuan rumah tidaklah begitu baru, saya tetap tak kisah sebabnya harga rumah tersebut memang murah. Bila saya beritahu teman-teman pun di tempat tugas, mereka terperanjat dengan harga rumah tersebut. Sampaikan ada di antara mereka mengatakan, hati-hati, mungkin rumah tu dimiliki oleh seseorang yang telah pun berhutang dengan Along. Jadi Casey pendengar Ria 897,
Saya pun mula mengangkat sedikit demi sedikit barang-barang dari rumah Johor datang ke Singapura. Dari itulah hidup saya lebih senang sedikitlah. Sebabnya saya dah tak perlu ulang-alik Johor ke Singapura, Singapura ke Johor dan terperangkap dalam kesesakan lalu lintas di Causeway. Pendengar Ria 897, setelah 2 minggu lebih saya duduk dalam rumah tu, pada suatu malam ketika saya berada di ruang tamu sedang duduk, iaitu sekitar pukul 10 malam. Rasa seram juga Casey, sebabnya rumah yang besar hanya saya seorang saja yang tinggal. Jadi malam tu sedang saya duduk menonton TV, pintu rumah saya buka. Agak berangin sedikit lah. Jadi tiba-tiba Casey, dalam keadaan saya sedang khusyuk menonton televisyen, ada orang beri salam dan saya terperanjat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astaghfirullahalazim. Waalaikumsalam. Iya cik, ada apa cik? Boleh saya bantu? Makcik cari siapa? Tak ada, makcik tak cari orang. Anak nak beli keropok. Makcik ada jual keropok. Oh, ingatkan apa tadi cik? Terperanjat saya. Keropok? Tak apalah cik, saya tak rasa lapar pun. Lain kali lah cik. Terima kasih. Anak belilah 3 $10. Makcik datang dari jauh, tolonglah beli. Cik, minta maaf lah, saya pun bukan orang sini. Saya pun datang sini bekerja. Minta maaf lah cik. InsyaAllah lain kali. Saya cuba beberapa kali untuk mengatakan kepada makcik yang saya tidak ingin membeli kerupuk-kerupuknya. Seolah-olah makcik ini berdegil dengan saya. Beberapa kali itu juga dia cuba memujuk merayu kepada saya supaya membeli kerupuk-kerupuknya. Saya ni Casey sampai naik nak marah. Oleh kerana dia ni orang tua, saya kawal perasaan marah saya sebab takut nanti saya terkurang ajar dengan orang yang lebih tua dari saya. Jadi sampaikan saya kata sekali lagi yang saya memang tak nak beli apa-apa. Dan tiba-tiba dia tanya saya satu soalan. Anak, kalau anak tak nak beli, tak apalah. Anak boleh tanyakan kawan yang duduk dekat sofa tu. Dia nak beli tak kerupuk makcik? Makcik? Kawan? Saya dalam rumah ni seorang. Mana ada kawan? Yang duduk dekat sofa tu siapa? Mana ada orang cik? Makcik jangan takutkan saya. Mana boleh tak ada orang? Tu kawan awak rambut panjang dekat sofa. Awak tak nampak ke? Makcik jangan main-mainkan saya Bila saya tuli ke belakang, saya tengok dekat sofa memang tak ada orang Casey. Dalam rumah tu hanya saya seorang saja yang tinggal. Pendengar Ria 897, bulu rumah saya semakin meremang dan saya katakan pada makcik itu, tolong jangan bergurau dengan saya. Dan makcik itu sekali lagi mengatakan yang dia memang benar-benar nampak seseorang dalam rumah itu. Tu kawan awak bangun masuk dapur. Awak tulis sekarang. Awak tengok sekarang. Astaghfirullahalazim. Cik, rumah ni saya tinggal seorang cik. Mana boleh ada orang? Ini bukan rumah anak kan? Rasa-rasanya ada yang menunggu tu. Baik-baik tau. Pendengar Ria 897 FM, katanya Suria, selepas makcik itu berbual dengan saya dan mengatakan yang dia ternampak sesuatu dalam rumah dan supaya saya berhati-hati, saya langsung tidak boleh fikirkan apa-apa dan makcik itu terus berlalu pergi. Sebelum itu sempat dia kata, nanti esok lusa dia datang lagi. Kalau nak beli keropok, dia ada jual. Pendengar Misteri Jam 12, malam tu saya tak boleh tidur. Masih terbayang-bayang ketika saya toleh ke belakang, memang benar saya nampak susuk tubuh seperti seorang wanita baru masuk dapur rumah saya. Malam tu Casey, saya putarkan surah-surah suci menggunakan telefon bimbit saya. Semalaman saya duduk dalam bilik tidak keluar-keluar. Bila bangun pagi nak ke tempat tugas, masih ada rasa seram walaupun dah pagi.
Beberapa hari kemudian, Casey, makcik yang sama datang ke rumah saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai, terkejut saya, Cik. Ya Allah, Cik. Ingatkan siapa tadi? Makcik nak jual kerupuk Makcik tunggu sekejap ya. Saya masuk dalam bilik, saya ambil duit sekejap. Makcik tunggu Selepas saya berbual dengan makcik tersebut, saya masuk ke dalam bilik tidur saya untuk mencari beg duit saya. Terperanjat saya, Casey. Bila saya tidak dapat mencari beg duit saya masuk ke dapur, di ruang tamu, di bilik sebelah mencari beg duit saya. Walhal awal tadi, saya ingat beg duit tersebut saya letak dalam bilik. Takkanlah beg duit saya boleh hilang begitu saja. Saya tiada pilihan. Saya terus ke hadapan dan berkata sesuatu pada makcik kerupuk itu. Cik, saya minta maaf, Cik. Saya sebenarnya bukan sengaja, Cik. Macam inilah. Apa kata makcik masuk dalam rumah saya, makcik tunggu sekejap. Saya tak tahu mana saya letak beg duit saya, Cik. Mohon maaf, Cik Makcik masuk dulu ya. Makcik tak kisah. Betul, makcik tak kisah. Kau izinkan makcik masuk dalam? Cik, makcik masuk. Makcik duduk sekejap ya. Yelah. Makcik masuk kau pelan-pelanlah cari. Nanti kalau dah jumpa, boleh dapatkan kerupuk makcik. Setelah membenarkan makcik itu masuk ke dalam rumah saya, sekali lagi saya masuk bilik. Saya buka pintu almari, saya buka laci, tengok atas katil, angkat bantal, masuk dalam tandas. Macam-macam tempat saya cuba cari, tapi beg duit saya masih tetap belum boleh jumpa. Rasa pelik sangat-sangat, Casey. Saya rasa, mana pula ni, takkan aku terlupa? Dan kemudian, tiada pilihan. Kerana dah lebih kurang 20 minit saya cari beg duit, sampaikan saya rasa saya patut keluar dan minta maaf dengan makcik itu sebabnya saya tak dapat jumpa beg duit saya. Cik, saya minta maaf, Cik. Saya tak tahulah, Cik. Saya letak beg duit saya kat mana, Cik. Kau ni pelupa lah. Kau tak ingat mana kau letak beg duit kau? Tak apalah. Tak apa. Makcik boleh kasih kau keropok dulu. Nanti lain kali makcik datang, kau boleh bayar. Cik, tak payahlah, Cik. Macam ginilah. Saya janji, besok makcik datang lagi, saya beli banyak dari makcik. Boleh tak, Cik? Jangan macam tu. Makcik boleh kasih kau percuma. Anggaplah ini hadiah dari makcik. Makcik, tak apalah, makcik. Saya malulah, Cik. Lain kali kalau saya ada duit, saya beli dari makcik. Jangan cakap macam tu. Jangan, makcik ikhlas. Makcik nak kasih kau kerupuk-kerupuk ni, kau ambil lah. Nah, kau nak yang mana kau pilih? Tolonglah. Kalau kau tak ambil, nanti aku kecil hati. Aku datang jauh-jauh. Aku memang nak kasih kau hadiah ni. Ambil lah, ambil. Kau nak mana? Pendengar Ria 897 FM, setelah saya berfikir beberapa kali, sebenarnya saya menolak tawaran makcik. Tak sedap hati ambil barang percuma dari seorang wanita tua. Tapi makcik tu nampak benar-benar ikhlas nak beri saya kerupuk-kerupuk yang dijual. Jadi saya pun tak naklah kecilkan hatinya. Dia pun dah tunggu lama. Saya ambil dan memilih beberapa kerupuk dalam beg yang dibawa bersama dan diberikan kepada saya. Dah, kau dah pilih? Takkanlah kau ambil 3. Kau tak nak yang lain lagi? Aku tak kisah. Berapa kau nak ambil, kau ambil lah. Tak apalah, Cik. Saya rasa 3 paket ni pun dah banyak. Makcik nak berniaga, saya pula ambil percuma. Saya minta maaf lah, Cik. Saya benar-benar tak boleh jumpa beg duit saya. Tak mengapalah. Hari ni kau susah, aku tolong kau. Nanti bila aku susah, kau pula tolong aku. Ya? Terima kasih, Cik. Terima kasih. Baik hati makcik ni. Sebelum aku balik, ini aku ada hadiah nak kasih kau.
engkau ambil ni. Jangan takut. Ini tak ada benda. Ini kau anggap sebagai pendinding aja. Ramai orang letak ni dalam rumah. Kau letak dalam rumah kau. Kau tak payah pakai pun. Engkau ambil. Pendengar Misteri Jam 12, saya sebenarnya terkejut apabila makcik yang jual keropok menyerahkan saya bungkusan yang dilipat kecil dalam kain hitam yang diserahkan kepada saya. Disuruh saya letak dalam rumah, dan jangan fikir yang bukan-bukan. Itu adalah pendinding yang akan menjaga rumah saya. Saya ni sekarang dah ambil 3 paket kerupuk makcik tanpa saya bayar. Takkan saya nak tolak kisi pemberian hadiah dari makcik tersebut. Saya teragak-agak sebenarnya ingin mengambil bungkusan itu. Oleh kerana dah terhutang budi, saya ambil juga. Saya ambil pendinding hitam yang diserahkan oleh makcik keropok kepada saya. Setelah itu, makcik keropok tersebut pun meninggalkan rumah saya dan terus berlalu pergi. Saya mengambil pendinding itu dan letakkan di atas almari televisyen. Kemudian masuk dapur untuk simpan 3 keropok yang telah pun saya dapat percuma dari makcik tersebut. Rakan pendengar Misteri Jam 12, saya rasa pelik sangat-sangat. Sebabnya, setelah saya letakkan keropok-keropok itu di dalam dapur, saya kemudian masuk ke dalam bilik. Nak ambil bantal, duduk di depan sambil menonton TV. Apabila saya tarik bantal saya, terperanjat. Beg duit saya ada betul-betul di belakang bantal yang tadi saya angkat. Takkanlah saya tak nampak beg duit saya ketika saya sedang mencarinya. Saya mungkin rasakan saya terlepas pandang. Mungkin dalam keadaan saya tergopoh-gapah mencari beg duit saya tak nampak yang ia memang ada di belakang bantal. Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12, sebelum ini saya ada katakan pada Casey dan juga anda semua. Katanya Surya, bila saya baru masuk dalam rumah itu, saya rasa takut kadang-kala untuk duduk dalam rumah itu seorang diri. Tapi setelah kejadian malam tersebut, saya ni jadi lebih berani daripada waktu pertama kali saya berpindah ke rumah itu. Saya tidak pasti apakah penyebab keberanian saya meningkat. Yang peliknya, makcik yang jual keropok langsung tidak saya lihat lagi. Sebenarnya saya memang ada niat, kalau dia datang jual keropok lagi, saya nak serahkan dia duit. Tapi dah berbulan-bulan lamanya saya langsung tidak nampak makcik di depan pintu rumah saya. Setelah saya berjumpa dengan makcik itu, keadaan rumah saya semua okey. Tapi setelah beberapa bulan itulah gangguan mula berlaku di luar rumah. Dan pertama kali saya ternampak sesuatu bila saya pulang lewat setelah saya keluar malam bersama dengan rakan-rakan kerja. Waktu itu saya baru saja turun dari teksi. Dari blok sebelah, saya sedang berjalan menuju ke arah blok rumah saya. Pendengar Ria 897, katanya Surya, semakin saya menghampiri blok saya dapat lihat di hadapan pintu rumah blok saya ada seorang perempuan sedang berdiri. Dan tertanya saya, siapakah perempuan depan rumah? Adakah itu tuan rumah yang datang nak ambil barang, ataupun siapakah orang yang berdiri di depan pintu rumah saya? Saya pun dengan segera langsung saja menuju ke arah tangga dan terus naik tangga, sebabnya takut naik lift terlambat dan mungkin akan selisih jalan dengan wanita yang berdiri di depan rumah. Sebelum saya naik tangga, saya sempat memandang ke arah lift rumah saya, di mana lift tersebut masih berada di tingkat paling atas blok rumah saya. Dan bila sampai di depan koridor rumah saya, amat terperanjat sebenarnya. Saya tak nampak pun perempuan yang tadi berdiri depan pintu rumah saya.
Rasa terperanjat dan terkejut. Bila saya pandang ke arah lift, saya nampak lift itu masih berada di tingkat atas. Dan kalau dia turun tangga, pastinya saya akan terserempak dengan wanita yang tadi berdiri depan pintu rumah saya. Oleh kerana kepenatan, saya pun tidak berfikir panjang. Langsung dari tepi tangga menuju ke arah depan pintu rumah, masuk ke dalam rumah dan berdiri depan pintu sambil nak buka sepatu saya. Pendengar Misteri Jam 12, katanya Suria, Casey, itu pertama kali setelah berbulan-bulan saya duduk dalam rumah itu, saya rasa takut. Meremang bulu rumah saya. Dengan segera, tangan sebelah ni yang sedang pegang sepatu nak buka dalam keadaan rumah yang gelap. Dengan segera saya batalkan niat nak buka sepatu. Tangan saya capai lampu ruang tamu dan hidupkan lampu di ruang tamu dahulu. Barulah rasa lega. Kemudian mata saya ni tengok kiri, tengok kanan, tengok dapur, tengok bilik tidur. Tengok ada tak sesuatu dalam rumah. Sebabnya perasaan pada malam tersebut memang menakutkan sangat-sangat. Setelah saya dapat tenangkan perasaan saya tanggalkan sepatu, masuk ke dalam bilik dan saya terus mandi menggunakan tandas yang terdapat dalam master bedroom rumah yang saya sewa. Sedang saya mandi, saya terdengar sesuatu. Siapa pula tu? Bunyi apa tu? Siapa tu? Hello, siapa tu? Siapa tu? Kalau ikutkan hati, memang saya nak berhenti dari mandi. Tapi oleh kerana badan saya masih basah dengan sabun, wajah saya masih basah dengan sabun pembersih muka, saya terpaksa teruskan mandi. Dan ketika saya mandi itulah kedengaran sekali lagi suara yang menakutkan datang dalam rumah tersebut. Pendengar Misteri Jam 12, katanya Suria, anda bayangkanlah, saya ni seorang diri dalam rumah tu. Nak tak nak selepas habis mandi dah keringkan badan semua, saya ni sekarang sedang pegang pintu. Nak buka pintu ataupun tidak, saya buka pintu tandas perlahan-lahan. Bila saya buka saja, alangkah terperanjatnya Casey. Bayangkan awal tadi bila saya balik, lampu ruang tamu, lampu bilik, semua saya hidupkan. Tapi bila saya tarik pintu tandas, terperanjat saya dibuatnya. Casey, saya boleh lihat lampu bilik tidur saya telah pun dipadamkan. Saya tak tahu kerja siapa Casey. Kalau ada blackout, kenapa lampu tandas masih lagi menyala? Siapa tu? Jangan main-mainkan aku lah, tolonglah. Tolonglah, siapa tu? Suara tersebut timbul lagi dan saya dengar dengan jelas dalam rumah yang saya sewa di kawasan Bukit Panjang. Pendengar Misteri Jam 12, katanya Suria, saya tiada pilihan. Takkanlah saya nak duduk dalam tandas sampai ke pagi. Saya tarik pintu. Bila pintu terbuka luas, bila saya nampak bilik yang gelap dan bila saya ternampak pintu bilik saya, alangkah terperanjatnya Casey. Saya ternampak Casey, perempuan sedang berdiri depan pintu bilik saya, rambutnya sepanjang-panjang sampai ke lantai. Kemudian mata terbeliak, lidahnya panjang, sambil suara yang garau itu datang dari dia. Astaghfirullahalazim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tolong jangan ganggu aku. Tolong jangan ganggu aku. Sambil saya membaca surah, sambil saya tergeta-geta menggigil seluruh tubuh saya, Casey. Saya pejam mata saya tutup mata saya dengan tangan, dan saya dapat dengar, Casey, suara yang daripada depan pintu bilik semakin dekat, dan semakin seolah-olah berada di telinga saya, Casey. Saya boleh rasakan benda tu berada di tepi saya, di tepi telinga kiri saya. Saya baca dan baca. Bulu rumah saya pada malam itu meremang teruk, Casey. Saya sampai kan dah tak tahu nak buat apa, dan bila saya cuba jalan sambil dalam keadaan pejam mata menuju ke arah depan pintu nak buka lampu bilik, Casey, saya cuba meraba-raba. Tiba-tiba saya terasa macam Astaghfirullahalazim. Ya Allah, Tuanku, tolonglah. Tiba-tiba saya rasa macam saya terpegang wajah sesuatu, Casey. Saya terus cuba dan akhirnya berjaya membuka lampu bilik saya. Saya terus ke depan sambil tutup mata. Dan pendengar Ria 897, bila saya berada di depan kawasan pintu rumah, saya buka lampu, saya keluar dengan keadaan tuala dan hanya pakai t-shirt. Berada di depan pintu rumah, Casey, rumah saya dah macam filem Exorcist, di mana lampu berkelap-kelip, Casey, dan dapat dengar suara yang menakutkan, dan ada juga saya dengar orang ketuk-ketuk dalam rumah saya. Saya tiada pilihan. Saya ketuk rumah jiran sebelah dan minta bantuan. Pendengar misteri jam 12, jiran sebelah saya ni memang jarang ada rumah. Saya pergi satu lagi rumah jiran dan akhirnya seorang warga Cina keluar dan bantu dan teman saya. Dia ingatkan pada mulanya saya ni dirompak. Tapi saya kata tunggulah, tolonglah. Saya masuk ke dalam, saya ambil pakaian saya dan saya keluar dari rumah itu pada malam itu juga. Pendengar misteri jam 12, saya tak tahu sebenarnya apakah yang makcik tu telah beri pada saya. Tapi Casey, rumah tu tidak lagi saya duduk. Kemudian keesokan hari saya telefon ejen, saya kata saya dah tak nak duduk rumah tu lagi dan saya perlu balik kampung. Sebenarnya tidak. Sebenarnya setelah malam itu saya duduk di rumah Johor Bahru untuk ke tempat tugas setiap hari selama lebih kurang beberapa bulan mendatang. Pendengar misteri jam 12, inilah kisah saya, pengalaman yang tak dapat saya lupakan.